Assalamualaikum dan apa khabar internet. Kembali lagi kita ke dalam satu lagi episod podcast tak bernama. Sebagai permulaan, dalam Malaysia ni ada banyak penerbit. Tapi untuk korang yang not in the circle atau yang baru nak start baca, baru nak start menulis, mungkin korang ni rasa segan nak tegur penerbit-penerbit ni online. Jadi jangan risau, episod kali ni ada dan insyaAllah aku akan cuba bagi korang kenal penerbit-penerbit yang ada dekat sini. Wah, masa sekarang aku rasa paling senang nak kontak penerbit indie sajalah. Jadi dalam episod ni jom sama-sama kita cuba kenali Maple Comic. First thing, aku memperkenalkan peneman aku untuk episod ini, co-founder Maple Comic, iaitu Abang Amir. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua orang. Saya Amir Hafizi daripada Maple Comic. Saya co-founder. Ada seorang lagi founder Maple Comic, nama dia Roy Ablah tapi dia busy. Dia sebab dia tengah busy terbitkan filem dan siri TV. Oh, ada filem siri TV based on buku-buku Maple ke? Tak ada langsung tak. Ini dia punya bisnes sendiri lah. Sebenarnya, satu perkara, Roy ada kerja dia sendiri dan saya pun ada kerja saya sendiri. Okay. And kita orang sebenarnya menubuhkan Maple Comics ni dengan harapan untuk menerbitkan banyak komik lah. Lepas tu, kalau ada duit, then kita akan menggunakan company itu untuk tampung hidup kita orang. Tapi setakat ni sebenarnya, Alhamdulillah, Maple Comics adalah satu syarikat yang sustainable. Maksudnya kita orang tak perlu masukkan duit. Tapi pada masa yang sama, kita orang tak ambil duit langsung tau. So kita orang, saya dengan Roy dan sekarang ni ada seorang lagi partner nama Anis, yang kita orang memang ada kerja kita orang sendiri. Dan Maple Comics ni kita orang cuba nak kembangkan dengan masa dan tenaga yang kita orang curahkan macam tu je lah, tanpa sebarang gaji. Tanpa sebarang gaji, jadi maksudnya sekarang ni dia macam passion project ke? Ya, macam passion project. Maple Comics, setakat ni saya tak ada ambil duit daripada Maple Comics, melainkan untuk ganti macam kos bila saya pergi post pergi post laju ataupun pergi bayar postage, shipping ataupun beli barang-barang bungkus, beli tape ke, beli bubble wrap ke apa semua. Makan, kadang-kadang kita ada company dinner, kita orang pergilah restoran, lepas tu kita orang bolehlah makan-makan, lepas tu kita guna duit company untuk bayar makan. Itu je lah yang dapat setakat ni. Tapi kira admirable lah juga sebab dulu saya memang tak tahulah pasal kos pembikinan buku, tapi lepas dah sembang dengan 2-3 orang ni macam it's quite expensive lah. Jadi jangan maintain sebab ada projek masing-masing lah tu. So semua orang akan ada kerja diorang sendiri lah. Contohnya, nak cakap pasal kos, distributor akan ambil 58 to 60% daripada harga komik. So kalau komik harga RM10, dia akan ambil RM6. So tinggal RM4 kan. So RM4 tu tolak kos, tolak royalty kita orang. Royalty kita orang ialah royalty keras daripada gross, maksudnya daripada kasar, daripada RM10 tu sendiri, dan 100% tu, dan pengkarya akan dapat 10% gross. So dia bukan 10% daripada RM4 tu yang tinggal tu, tapi dia 10% daripada RM10. So dapat RM1. So tinggal RM3 kan. Lepas tu RM3 tu nak cover semua sekali lah, daripada kos penerbitan, warehousing, apa semua. So kalau kos dia tinggi, dan kita punya, I think the lowest margin yang kita orang pernah dapat was 6% per book. Oh. So yeah. Agak pelik juga kita starting dengan business talk pula. Tapi itu, I think that's an aspect of it. Sebabnya saya dan Roy menubuhkan syarikat penerbitan komik ni untuk menerbitkan komik sebab ada dua perkara. Satu, ramai kawan-kawan kita orang yang pelukis komik, penulis komik komplain dia orang nak terbitkan komik tapi tak ada tempat. Sebab ada penerbit yang macam nak ambil semua IP dia orang, ada yang macam ada censorship banyak. So kita tubuhkan Maple Comics ni, kita IP semua kita tak ambil tau. Oh. IP belongs to the pengkarya. Kita tak ambil langsung. Kita cuma ambil hak penerbitan selama 3 tahun lebih kurang. Lepas 3 tahun, hak tu kembali kepada dia orang. Kalau dia orang nak suruh kita orang teruskan jual, kita orang jual. Kalau dia orang tak suka ke, rasa boleh dapat tempat lain lagi best, itu terpulang pada dia orang. So kita menghormati hak pengkarya, hak artis. Itu mission Maple Comics daripada awal. Oh, okey lah. So beza sikit lah dengan yang macam western punya market. Macam DC Marvel tu terus ambil IP buat suka hati. Itu kita orang tak suka sebenarnya. Kita orang baca lah macam dia orang macam perah artis, lepas tu tak bagi duit, artis mati sakit, lepas tu minta sedekah. So tak nak lah buat macam tu. We think there's enough money for everyone kalau ramai orang beli lah. Kalau kita orang dapat ramai orang beli, dan semua orang akan keuntung tau. Artis akan dapat royalty dia, kita orang akan dapat kita orang punya cut lah. Cut kita orang basically kadang-kadang daripada artis dapat 10%, kita orang mungkin dapat 6%. Kalau kita nasib baiklah kita dapat 10% more. Kalau orang beli online lagi bagus, sebabnya kita tak perlu go through
distributor. So kalau beli terus daripada kita punya website, dan kita ada lagi banyak, and kita punya kontrak pun ada specify kalau dibeli melalui website online, kita bagi double the royalty, 20% kepada artis. Oh, okey. Yang tu baru selama ni saya ingatkan kalau macam guna distributor tu lagi senang. Distributor memang lagi senang lah. Distributor kenapa dia ambil 60% ialah sebab kedai buku akan ambil anywhere between 30 to 45%. So diorang tinggal pun diorang pun tinggal macam 15% of the price and whatever else. So kita tak boleh salahkan distributor juga, diorang pun nak hidup juga semua kan. Okay. Betul. Lepas tu bang cakap pasal yang censorship tu kan? Ya. Jadi macam mana, saya tahu lah kalau Malaysia ni kalau macam tengoklah komik Attack on Titan tu pun dah kena censor dah, tapi macam mana Marple nak mengubah benda tu? Attack on Titan saya tengok dia ada pakaikan seluar dalam, lepas tu kalau Titan point asal dia pakai seluar dalam yang bunga-bunga. Saya macam rasa kelakar lah tu. Betul tengok tu pun macam ya Allah. Tapi tak apalah, memang it's understandable lah Malaysia. Tapi censorship yang saya cakap kan, dia bukan pasal lucah, sebabnya saya pernah buka kalau sesiapa nak buat karya yang risky and whatever, kalau benda tu nudity atau keganasan dan sesuai untuk cerita tu, perlu untuk cerita tu, kita akan fight. Kita bersedia untuk fight lah. Kalau mungkin benda tu tak akan dapat masuk kedai buku, which is fine. Okay. So kita jual online. Tapi selagi orang tak, dia sebenarnya kat Malaysia, selagi orang tak report tau. Kalau orang report, then ada problem lah. Kalau ada report, then kita tak boleh buat apa. Kalau buku tu kena ban, buku tu kena ban lah. Tapi here's the thing, kebanyakan censorship yang datang tu bukan dari segi bogel ataupun ganas sangat. Censorship yang masalah, contoh ada setengah orang dia nak buat cerita perempuan dia pakai tudung, tapi dekat rumah dia tak pakai tudung. Bila dia mandi ke apa semua, dia duduk dengan mak bapak tak pakai tudung, for example kan. Tapi ada setengah penerbit dia impose self-censorship. Perempuan tu kalau duduk rumah pun kena pakai tudung juga, which is tak realistic lah. Kakak saya yang pakai tudung pun balik rumah dia buka tudung dia dengan murim kan. And lepas tu ada benda-benda macam tu. Lepas tu setengah benda isu macam politik ke apa semua yang orang ni tak nak publish sebab dia orang punya aliran politik lain. Kita orang tak pernah kenakan apa-apa sekatan atau larangan kepada apa-apa jenis politik dia orang nak ni lah. Tapi kita orang fikir macam ni je, benda ni boleh jual ke tak kan? Kalau aku cerita pasal politik lepas tu tak boleh jual, baik tak payahlah. I mean, as a publisher kita orang fikir pasal market. Kalau macam cerita pasal politik, apa isu sekarang ni, Fahmi Reza for example kan, kau buat cerita Fahmi Reza, kalau ramai orang nak fikir kita publish je macam whatever lah. Tapi kalau benda tu asyik kena ban benda apa semua, dan mungkin kau self-publish lah kot. Senang lagi jual sendiri. Betul lah. Bang kena fikir je. Tapi itulah, censorship yang datang bukan kena tegir ke apa semua. Kita tak kisah kalau macam ada orang nak terbit boy love comics, buat lah. Tapi ada cara untuk buat tanpa buat explicit lah. Kan, boy love ke girl love comic, Yuri comics ke whatever. Janganlah buat jadi macam lucah. I don't think that's necessary unless it is. If it is, then ada cara lain yang kita boleh nasihatkan lah macam dia orang nak publish. Tapi kalau from Marple Comics, I think kalau setakat benda yang jiwang-jiwang apa semua, kita boleh terima lagi. Should be no problem. Janganlah buat orang tu cium-cium, betul tunjuk apa semua kan. It's like that one memang dah jadi komik porno lah. Komik porno lain kita lah itu. Tapi censorship yang dari segi macam tema politik ke, kau nak cerita bahawa kita kena fahami orang gay ke, atau kau cakap kita kena pertegakkan agenda Melayu, maksud kan tinggal lah. It's like whatever, itu kau punya pendapat. Kita orang cuma nak promote komik je sebagai medium, and kita orang tak ada, kita orang setiap seorang daripada kita orang sebagai manusia, kita ada pendirian kita orang sendiri. Tapi Marple Comics sebagai satu company tak ada pendirian. Marple Comics terima je semua benda. Oh, okey. Menarik yang tu. Jadi dah berapa lama dah abang dengan founder abang berapa lama dah jadi penerbit dah ni, Marple ni? I think since 2014 kot. Sebenarnya mungkin lagi awal pada tu kita orang register Marple Comics ni, tapi ambil masa setahun tau untuk cari orang untuk buat komik dan apa semua. And lepas tu end of 2014 baru keluar our first book lah. I think it was Kuala Terengganu in 7 days. So from 2014 sampai sekarang, so boleh kata macam 7 tahun lah, 6 tahun lebih lah kot. 6 tahun lebih lah. Tengok juga ada satu macam berita artikel tu, saya Google dia jumpa Marple buat komik untuk tolong Komsas macam tu lah. Tolong apa? Buat untuk Komsas. Komsas tak silap saya. Nah, ada satu kita buat dengan DBP. Kita approach DBP, kita cakap kita nak komikkan salah satu daripada novel Komsas diorang untuk tingkatan 5 punya. Secara yang kita nak buat semua, tapi kita buat satu dululah. So kita buat Tirani sebagai komik rujukan. Kita tak buat
kita tak buat macam betul-betul adaptation, sebab kalau buat betul-betul adaptation satu novel, bila kita orang tengok tu mungkin kena buat macam 600 page tau. So susah lah. So apa kita buat adalah ringkasan. Ringkasan. Kita gunakan komik tu sebagai tool. Kita ringkaskan tirani tu kepada ikut chapter dia, 2-3 page per chapter. Lepas tu dekat ujung tu kita ada summary, kita ada nota macam mana nak jawab soalan SPM. Yang ni disediakan oleh Arif Rafhan, yang memang dia pun sebenarnya terror dari segi dia pun dah develop software untuk pembelajaran tau, educational stuff. So dia tahulah benda-benda ni, teori-teori konsep-konsep pendidikan ni semua. Dan dia tengok apa soalan SPM yang perlukan. SPM perlukan contohnya kena bezakan watak utama, watak ni, watak sisi, watak ni, watak tersisan, watak satu dimensi. Lepas tu ada macam latar belakang, latar masa, ada latar tempat dan apa semua. So adalah benda-benda utama macam tu, and dia tunjuklah apa benda watak protagonis, watak antagonis dan apa semua kan. So ada perbezaan apa benda. Buku tu menolong orang pelajar, especially untuk macam cheat sheet lah. Kalau macam dia dah baca, dia kena baca dulu buku tu, tirani. Lepas tu bila dia nak rujuk balik, dia tak perlu baca balik buku tu, dia boleh rujuk komik tu saja. So senang sikit. Okey lah. Mudah sikit. Tu salah satu projek. Yang tu projek permulaan lah. Itu projek permulaan untuk Komsas. Itu macam projek sulung kita lah untuk buat something about education. Education untuk sekolah menengah lah. Okay, jadi macam bang bagi tahu tu kan, awal-awal bang kata Maplan ni macam mana bukan tak ada, dia macam boleh menerima apa-apa saja cerita kan. Tapi setakat ni pun saya tengok, kalau setakat yang saya baca lah, saya tengok Maplan ni lebih kepada suka cerita pasal apa, kita punya kisah dongeng, tak apa, kita Melayu punya sejarah lah. Macam novel Nafira. Apa? Nafiri? Nafiri dengan apa, Taubat Si Tanggang. Yes. Saya dah tengok macam Maplan ke arah tu lah. Tapi cerita macam mana yang betul-betul sesuai? Not really. Kita orang sebenarnya tak ada ni. Bila ada cerita macam tu, kita orang publish lah. Macam Nafiri tu cerita yang saya dah lama nak pitch sebagai animation dululah. Tapi lama-lama lepas tu nak buat komik, tapi komitmen daripada artis untuk buat beratus-ratus page tu agak susah lah. So apa yang jadi last kita orang buat sebagai light novel. Light novel senang sikit untuk control dia punya production apa semua. Still mengalami kelewatan sebab nak dapatkan 10 lukisan pun perlukan masa yang panjang lah, sebab kita kena ikut schedule artis, sebab dia pentingkan kualiti lukisan dia. So tu macam cerita Nafiri tu dah siap, second book dah siap last year. Lama dah, dah setahun lebih lah, tapi tunggu lukisan tu dah setahun juga lah. Tapi okay, fokus kita orang bukan pada agenda Melayu ataupun Nusantara Melayu, tapi kita orang suka. Okay. Tapi kita orang juga macam publish banyak travelog. Betul. And comic strip pun kita orang publish juga, compilation of comic strip kan. So benda-benda tu dia datang, kita orang buka je, lepas tu bila ada projek yang bagi kita orang menarik, kita orang publish lah. Itu je. Dan saya kalau ada orang tu macam yakin dengan cerita dia, nak hantar sajalah kat korang Maplan macam tu lah. Hantar je, banyak je orang hantar. Lepas tu kita orang akan cakap lah. Basically apa yang jadi ialah bila orang hantar cerita, apa kita perlukan ialah setengah page synopsis dan juga 2 page sample artwork. Itu je yang kita minta. Lepas tu saya akan bawa ni ke council lah, ke panel. Okay. Lepas tu panel akan cakap lah dia suka ke tak, apa benda semua. And kita orang tengok lah, kalau macam biasanya kalau macam tahun ni dah penuh slate, tapi kalau ada projek yang menarik, kita orang boleh adakan ruang lah untuk publish projek yang best lah kan. Yang macam kalau tiba-tiba kita nampak lukisan dia betul-betul gila babi style memang power gila, then we bump certain projects ke belakang lah. Projek saya pun boleh bump ke belakang berapa kali dah, sebabnya kita nak accommodate certain other projects lah ke depan. Jadi kiranya Maplan ni dia akan apa, yang mana yang dia rasa unik, yang tu yang dia akan tumpukan dulu. Yes, betul. Okay, and ingat kalau nak hantar kepada Maplan Comics, email ke comicmaple@gmail.com dengan setengah page synopsis dan 2 page artwork. Biasanya siapa yang tanya artwork format apa, setengah page besar mana, A3 ke, A2 ke, whatever, A4 ke, itu biasanya dia takkan hantar lah sebenarnya. Okay. Okay, tak sangka. Dia nak hantar, dia akan hantar. Kalau dia tanya macam, ni spacing berapa, font berapa, kertas besar mana, pakai brush apa ni, biasanya dia tak hantar. Sebab dia suka idea menghantar komik, tapi dia tak nak buat pun sebenarnya. Itu cabaran yang utama kita orang lah. Antaranya lah kita orang kekurangan komik untuk dihasilkan. Okay, cabaran kita orang ada beberapa. Satunya ialah
kita masih perlukan ramai orang membaca komik dan membeli komik kita orang. Siapa yang beli, terima kasih awak banyak. Terima kasih Daun Keladi juga, harap boleh beli lagi. Kalau suka lah, kalau tak suka then maybe ada komik lain yang boleh dibeli, mungkin BTS atau Gempak Stars would be better juga. Lepas tu pada masa yang sama kita juga daripada pengkarya kita perlukan pengkarya yang berkualiti untuk hantar kepada kita orang karya yang berkualiti. Kalau pengkarya tu fikir itu berkualiti dan hantar kepada kita orang fikir tak berkualiti, itu fine. Tapi kita kena cakap lah, we need to start talking, and kalau boleh kita nak terbitkan lebih banyak yang berkualiti lah, sebab sekarang ni kita memang kekurangan pengkarya komik. Okay, tapi I mean nak kualiti tu lah, macam I mean kalau saya pun orang baru start kan, saya mana tahu apa benda define quality tu. Macam mana saya nak have that confidence lah kalau bang nak bagi orang tu ada confidence datang hantar saja. No, here's the thing. Kita orang yang dah publish, saya dah publish buku, saya dah buat filem, saya pernah tulis siri TV, apa semua. Okay. Dan semua orang yang pernah sampai yang pernah berkarya, yang dah kena publish apa semua, yang buat semua benda ni, semua orang pernah fail, pernah kena reject. Kalau tak boleh kena reject, kalau tak boleh kena reject 10 kali ke apa semua, dan baik tak payah jadi penulis lah, jadilah macam engineer ke atau jadi investment banker ke, itu dapat lagi banyak duit. And apa yang kita orang boleh sediakan sebagai Mapla Komik ialah kalau orang tu tanya betul-betul, kalau orang tu hantar, lepas tu kita biasanya kalau macam tak best sangat, kita akan email dan tolak. Tapi kalau macam dia betul-betul nak feedback, cakaplah dia nak feedback betul-betul dan dia tak kisah kalau kena kutuk apa semua, then kita orang boleh consult. Saya boleh je kalau macam bila ada masa lah. Janganlah macam hantar terus minta 5 minit lepas tu kan, mampulah kan. Okay. Macam saya ada banyak je masa, kadang-kadang saya duduk rumah tak tahu nak buat apa kan. So kalau orang tanya, nak minta feedback pasal karya dia, apa yang dia patut perkasakan dari segi penulisan atau lukisan, boleh. Cuma tunggu masa yang sesuai. Bila saya ada, saya boleh bagi, ataupun Roy boleh bagi juga apa benda semua, feedback, supaya kita pun nak kembangkan bakat semua orang, supaya industri ni boleh kembang. Sebab sekarang ni kita tak ada industri, kita basically ada scene yang kecil. So kalau sesiapa nak berkembang, mengasah bakat, kena tak boleh malu tau untuk kena bukan kena maki lah, kita orang tak maki, we're very nice people, kita akan bagi feedback yang tapi harap dengar je lah. Kalau nak terima, tak nak terima, tu pulang. Sebab ada saya pernah yang macam tak nak terima, dia cakap lukisan dia best, cerita dia best, walaupun bang dah explain habis-habis dah, dia still tega aku yang best, macam tu lah. Dia best gila. Contoh macam ada satu tu bagi cerita cakap, okay, kita cakap ada problem nanti ni, betul, best juga. So itu taste lah. Okay. So taste kita orang, so is tak ada, aku tak cakap dia salah sebab mungkin betul, mungkin tiba-tiba lepas dia siapkan cerita dia, tiba-tiba dia dapat ramai gila orang beli, dan kita orang yang salah, kita orang malu duduk tepi, whatever. It's possible. So tapi itulah, I mean, it's like kita tak boleh bekerja dalam silo lah, tak boleh bekerja seorang-seorang lah. Kita kena tanya orang, what do you think? Contohnya aku pun aku tanya member aku, aku buat macam ni, okey tak sebenarnya? Aku jual macam ni, aku buat macam ni, bla 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 bla, boleh jalan tak? Semalam aku baru lepak More apa semua, aku lepak kat Hartamas sebab ada member belanja kopi. Member belanja kopi. Aku duduk lepak-lepak, berat-berat, aku cakap, aku nak buat ni, kau rasa okey tak? Dia cakap, kau kena buat macam ni, tapi kalau macam ni tak best lah, ya ke, bla bla bla. Itulah cara kau perhalusi kau punya idea. And macam kau tak perlu macam berperang setiap masa tu. Aku kadang-kadang setengah orang, especially orang muda, kadang-kadang dia always like macam war mode, battle mode on all the time. Macam aku penat tau, dah tua kan. So macam aku tak tahulah aku nak gaduh sampai bila. But that's part of growing up lah. Then that's part of growing the industry. Dikiranya macam kalau ada idea tu, don't take it to personal lah. Just yalah. I mean, itu pandangan orang. Semua orang ada pandangan kan. Takkan semua orang akan setuju dengan pandangan kau kan. Kalau 10 orang ada pandangan dia sendiri, tak ada satu pun yang sama 100%. Mesti akan ada percanggahan jugalah. Jadi macam Mapla ni memang setakat ni tak ada satu niche lah yang korang cuba target. Tak ada. Tak ada. Kita orang okey je. Kita orang sebenarnya sebab itulah, sebab kita orang tak boleh nak target, sebabnya tak cukup tau untuk kita orang target. Kalau kita orang target, kita nak buat Nusantara punya je, tinggal nak feeding kan, tak buat setengah lah. Kita tak boleh lah publish Jejon di Jepun, kita tak boleh lah publish Kuala Terengganu in 7 days. You know, that kind of stuff. Tak boleh publish Invasi, sebab Invasi ialah cerita sci-fi. Betul. So kalau kita nak buat travelog saja, then tak boleh lah buat tak boleh ambil komik merah tu yang cerita hantu tu, tak boleh lah buat Kid from the Big Apple, sebab dia bukannya cerita dia bukannya travelog. So sebab tu kita orang tak boleh nak
nak cakap bahawa kita corner any sort of niche sebab kita tak cukup pengkarya dan juga karya untuk diterbitkan. Jadi macam mana bang cari penulis? Maksudnya bang apa, setiap hari bang tengok Wattpad ke apa, macam dia ni boleh ni, dia ni boleh ni, macam mana? Kita orang tak limitkan cara, tapi cara yang paling aku suka ialah dululah pergi KFKL. Pergi KFKL tengok orang-orang muda, orang muda-muda berkarya, lepas tu tak mengharapkan duit. Benda pertama aku tanya, kau buat komik ni kau nak duit tak? Dia cakap macam tak, best gila. Sebabnya memang tak ada duit sangat kan komik ni. So kau macam, kalau ada saya nak jual 1 juta kopi, sekat mampus lah macam mana. Kita orang print macam 1,000. So kalau macam berapa, 1,000 kali print baru dapat 1 juta kopi. So it's difficult. Tapi apa yang kita orang suka ialah bila kita orang pergi KFKL, bila kita orang pergi Comic Fiesta atau any of these VAX, dulu ada Visual Arts Expo lah, ada Animanga lah, bila ada booth komik, yang sebab tu kita suka KFKL, sebab KFKL dia fokus kepada local comic scene. So orang yang buat buat komik, adalah buat button badge lah, buat apa benda kan. And kadang-kadang some of these people are hobbyists, some of them ada kerja, lepas tu hobi-hobi buat komik, lepas tu kita tengok bestnya kalau boleh orang ni buat komik kan. So masa tu kita orang cari talent. Okay, kita orang juga cari yang cakap Instagram, kalau ada orang buat apa-apa benda, kita orang offer lah, nak buat ke tak? Ada yang cakap ya, tapi kebanyakannya cakap tak lah. Ataupun memang dia orang dah ada publisher dia orang sendiri, apa semua. So that one. Tapi ada juga orang hantar. Kadang-kadang ada beberapa orang kita orang publish sebab dia orang hantar. I think John Suraya dia hantar sebab dia recommended by a friend. Hadi Makno recommendkan kita orang kepada, dia recommended us to each other lah. I think kuasa lah. Dah lama lah. So kalau yang Instagram tu kan, mostly lah duit as a hobi. Macam mana? Abang pernah pujuk tak? Maksudnya orang yang nak buat komik, nak menulis ni as a hobby, tapi bang terpaksa pujuk, katakan you can change this, boleh jadikan satu kerjaya. Bang pernah cuba pujuk? Kerjaya. Quote-unquote. Sebagai kerjaya. Ya, kerjaya. Aku biasanya benda-benda first aku cakap ialah jangan quit kau punya job. Okay. And focus on this thing. Sebab aku takut. In the sense that reality dia ialah kalau nak jual komik kat Malaysia ni, setakat ni aku rasa kalau indie publishing macam ni kan, dia belum capai tahap best lah. Tapi itu semua orang masing-masing dewasa. Semua yang publish kita orang atas 18 tahun. So, dia orang kena buat keputusan sendiri lah. Aku cakap reality lah. Setengah orang tak buat tau. Lepas aku cerita kat dia orang yang, okay, this is reality, this is berapa banyak aku publish, this is how much we can sell within 1 year. Kan? So, dia benda tu bila macam bukan puluh-puluh ribu untuk dia sebulan, setahun atau sebulan, dia memang dia orang, ada setengahnya macam tugas belah lah. And dia orang cari penerbit lain tapi dia orang tak terbit-terbit pun. Sama sekali, which is sad. Sebabnya benda ni is still very small tau. People think that publishing it takes a lot of money dan apa semua. Yeah, but and blah blah blah. Ada macam-macam nuance. There are lots of nuances dalam industri ni. So basically kalau sesiapa, aku tak pernah lah cakap tolonglah berhenti semua benda and do this. Aku pernah nak try. Aku hesitate sebab aku tak sanggup kalau tiba-tiba dia fail ke nanti dia salahkan aku. Okay. Jadi bang pun kalau macam orang tu target duit lah, dia not bukan salah dia sangat pun, dia it's logical untuk orang nak target money, but tu lah money and passion lah, yang tu yang macam yalah. Here's the thing. Macam when you publish a title kan, berapa banyak kau boleh jual dalam masa setahun? Aku pun tak sure. Aku tak boleh nak control orang nak beli ke tak. Dan sekarang dengan pandemik lagi, dengan kuasa beli orang makin turun. Lepas tu kita orang tak ada banyak macam event untuk turun, and manpower pun dah sikit. Sebabnya kita orang pun kena ada kerja kita orang sendiri. So nak turun untuk jaja komik tu gulu gila pun dah makin kurang. Kena gaji orang tau, kena gaji temp. Every time kita orang turun sekarang, kalau kita orang turun, kita orang kena gaji temp untuk jaga booth, tapi still kena hantar benda tu kat situ. So gitulah. So kalau apa soalan ni? Sorry, aku dah melalut sikit. Yes. What's the one advice yang abang akan bagilah kalau orang tu nak try all out doing comics? All out, okay. So have a plan and look at it from multiple aspects, okay? First of all, macam mana kau nak survive? Katalah kau tidur, kau nak buat komik. Okay, fine. Macam mana kau nak survive untuk 3 hingga 5 tahun? Termasuklah income daripada komik. Berapa banyak kau boleh jual setahun, sebulan or whatever else? Kau boleh deal dengan kau punya publisher. Macam kita orang ada deal dengan diorang. Kita orang boleh jual kepada writer atau author ada discount supaya diorang boleh jual sendiri and diorang dapat duit tu terus tau. Tak perlu tunggu daripada kita orang setiap 6 bulan baru bayar royalty.
Aku cadangkan sebenarnya kalau kau boleh buat, kalau satu buku decent sales boleh bagi kau macam 2,000 setahun, kau kena buat macam 10 hingga 20 buku, baru kau dapat macam pulangan yang boleh kata minimum wage. Yes, 10 hingga 20 buku. Baru kau dapat minimum wage. So kebanyakan artis komik dia fund dia orang punya life dengan buat corporate job, buat courses or whatever else. Dia orang dapat banyak. Macam ada orang buat storyboard for movies ke apa semua. All those things itu boleh generate income lah. So second advice is cari the alternative source of income. In fact aku dengan Roy dan Anis sebagai publisher pun kita orang ada kerja kita orang sendiri. Sebab tu kita boleh buat benda ni. Kalau berharap pada Maple Comics saja, aku rasa based on the cash flow tak boleh. Tapi ada juga orang cakap kan, macam antara orang paling kaya di Thailand ialah seorang Mat Saleh daripada Switzerland. Bila orang tanya macam mana dia berjaya, dia cakap komitmen. Dia committed bekerja dekat Thailand, dia tak perlu tukar kerakyatan dia, tapi dia tukar kerakyatan dia. So komitmen tu penting. Mungkin juga kalau kita orang semua quit everything and focus on this comics thing, mungkin we can figure out a way untuk make it work lah. Tapi nasihat aku setakat ni lah, jangan ambil risiko tu dulu lah. Ambil risiko yang pada-pada lah. Buat macam kalau boleh buat 3 buku setahun pun dah fantastic. And bagi kita orang jual and everything else, and then we'll see lah from there macam mana. Tak, kalau tiba-tiba macam Khairul Aming kan, tiba-tiba dia orang ingat tiba-tiba kan, tapi macam dia sebenarnya berapa tahun dia buat benda dan dia fail before that. Ya. So usaha tu kena ada lah. So lepas tu luck lah. Ramai orang macam Khairul Aming, dia usaha lepas tu jahanam, tak dapat. Khairul Aming is an anomaly. Dia ialah antara orang yang bernasib baik. So janganlah anggap lepas kau berusaha engkau akan entitled for success. Ramai gila orang akan fail. Okay? Akan ada seorang atau dua orang yang akan berjaya. It's always like that. Macam scene yang tu lah, yang apa, gamer tak berjaya, lepas tu tunjuk gambar solos macam tu lah. Siapa? Macam kalau ada tulis apa, gamer, siapa kata gamer tak berjaya, lepas tu kat bawah ada gambar solos macam tu lah. Gamer, okay, ada yang bila dia tengok siapa cakap gamer tak berjaya, ada berapa yang berjaya yang kita nampak? 2 orang mamat tu kan. 10 orang lain yang tak berjaya, yang pergi buat lain lah, whatever, ramai Betul. Sama lah macam kalau ada satu benda dalam dunia yang seorang boleh buat, forex ke apa semua, tiba-tiba semua orang kaya kan, memang semua orang dah kaya. Dia masalahnya in every industry, the top 1% akan berjaya gila babi. The top 10% maybe lah boleh lah hidup whatever. The rest 90% tu mungkin mix lah. Macam yang bawah tu memang, I think bottom 70% akan dapat rugi je lah. The top 30% mungkin akan dapat untung sikit. I mean like kalau komik pun dia sekarang ni pun tak limited kepada penerbit saja. I mean boleh pergi hantar kat webtoon kan, sekarang kat Malaysian webtoon artis banyak juga kan. Malaysian kita punya foreign legion sebenarnya ramai tau. Ada ramai orang yang publish kat sana, and some of them are very good. Tapi banyak yang lain pun macam aku tengok pun macam tak best juga. Tapi meaning that's another avenue. Kalau macam here's the thing, here's what you can do. You can go big overseas. Pergi kat webtoon, pergi kat Tapas, whatever. Bila nak publish kat Malaysia, contact kita orang, you know. Ya. Publish sendiri pun okay, tapi macam contact kita orang I think the advantage is tak payah keluar duit untuk all these things, and kita ada distributor yang boleh masuk dalam kedai-kedai buku. Tapi webtoons and Tapas and Tapitoon, Inka ni semua bagi Inka pun ada, kita pun ada certain titles kat Inka. Okay. So benda ni bagi peluang untuk local comics artist untuk untuk berkarya dan juga mungkin dapat duit. Sebab kalau Terror macam My Giant Nerd Boyfriend punya artis tu, TNE Fishball, Fishball, dia macam power gila lah. Dia dapat jadi macam one of the top artis dekat sana. Pernah nampak IG dia. Dia agak terkenal lah, bukan agak terkenal, memang amat terkenal. Memang amat terkenal sebenarnya. So dia Terror, and I think it's great. It's I think it's a great example, and dia seorang yang amat merendah diri tau. She's very humble, and walaupun dah berjaya apa semua, dia tak adalah beragak macam dia Terror apa semua bla bla. Tak ada langsung tak. So perempuan ni memang aku suka gila, aku sayang gila. Aku harap dia boleh publish yang kita orang next one, tapi aku tunggu dia punya ni siap lah, whatever, and then kita boleh publish the second compilation ke apa semua, harapnya lah. Dia memang best. Lepas tu ada banyak lagi macam kau dengar satu komik nama Unfunga. Unfunga tak pernah dengar pun. Dia Malaysian buat tau, tapi dia bagi free sebab dia buat komik tu berdasarkan sumbangan daripada Patreon. Maksudnya dia tak perlu charge orang apa.
Yes, dia upload free je. Dekat semua platform tau dia ada. Instagram ada, dekat website dia sendiri ada, dekat manalah Tumblr ke apa benda. Lepas tu ada aku rasa Tapas pun letak sekali, semua free. Dia guna Patreon saja. Yang artis yang pakai Patreon aku kenal cuma ada 2. Yang artis Unfunker ni, aku lupa nama dia apa. Satu lagi Chin Yu. Tak salah aku. Chin Yu dia cuba nak dapatkan macam 1,000 orang bagi dia $1 sebulan. So kalau nak support artis, bolehlah search Chin Yu, CHIN space YEW. So itu antara itu satu benda yang orang belum try lagi kat Malaysia sangat, which is Patreon ni konsep dia lah kita bayar bulan-bulan kepada artis ni, bayarlah RM1, RM4, RM5, RM10, RM100, RM1,000 kalau kaya ke kat artis ni sebulan, supaya dia terus boleh berkarya. Dia akan buat pledge je lah, dia akan buat apa-apa. Lepas tu siapa yang dapat pledge macam RM4, RM5 akan dapat banyak ni, siapa pledge RM10 whatever akan dapat benda ni. Ya, banyak juga YouTuber yang US yang buat macam tu sebenarnya, better. Yes, ada YouTuber buat. Ya. Tapi itulah, tak tahulah macam mana market ni akan evolve lah later on. Sebabnya dengan pandemik ni dia telah jahanamkan kedai buku juga tau. Macam ada banyak kedai buku tutup. Ya. MPH yang New Central. Oh, yang tu sayang. Nak buat macam mana kan? Aku pergi pun kadang-kadang tengok aku ada 5 orang kan kat dalam kedai buku tu. Lepas tu aku beli pen, beli envelope. Lepas tu macam apa benda kan? Betul lagi satu, abang masa macam Maple ni lah, abang sendiri lah mengaku tak ada lagi market. Jadi macam bang beritahu lah sebenarnya tak ada market sangat lah kat Malaysia ni kan. Macam mana bang dengan Roy dulu boleh ada confident, aku nak jual komik, aku nak jual light novel, sedangkan Roy dengan bang sendiri dah tahu the fact yang tak ada market. Okay, here's the thing. Aku tak cakap tak ada market tau. Aku cakap market dia kecil. Okay. Ada orang yang still buat duit from comics. I mean, aku tak ada cakap yang tu sebabnya macam Gempak tak silap aku, masih lagi dia orang jual komik dia orang beratus-ratus ribu copies, ada setengah je lah. Aku rasa yang macam Keith punya Lawak Campus masih laku. Lepas tu yang yang komik yang dia buat untuk sekolah, untuk pelajaran tu, pendidikan tu still laku. Kalau bukan beratus-ratus ribu, 10,000. So there is a market for that. And also ada pembaca komik kat Malaysia ni. Aku pergi tengok dekat some of the pirated sites apa semua. Aku tengok ada ramai yang Melayu tiba-tiba komen ni, tengok nama Rosli lah. Lepas tu bila aku pergi klik sebab nak komen kena pakai Facebook punya account kan. Aku tengok ni semua Malaysia ni bukannya bukan Indonesian ke apa semua. So there is a market. It's just that macam mana kita nak buat challenge dia lah. Macam mana kita buat produk yang diorang suka atas platform yang diorang suka. Adakah diorang masih suka kertas lagi, buku, or should we go for digital platform ataupun whatever format yang diorang buat. Kita orang try macam-macam. Kita orang ada try minta funding untuk buat platform, online platform, tengah tunggu. Kita orang ada beritahu kena tunggu fund tu beritahu berapa banyak dia boleh bagi, stuff like that. Lepas tu kita orang ada juga kira-kira nak buat macam game. So game yang macam visual novel lah. So so that kind of stuff. Tapi keputusan application tu belum tahu lagi. So nak cakap tak ada market, bukan. Kita cakap bahawa nak capture that market susah. Ya. Sebab ada je orang suka komik, tapi macam how do we get it to them? Sometimes dia orang macam dah bertahun-tahun tak pernah beli komik, tiba-tiba beli komik sekali. Lepas tu kalau macam lambat dapat mengamuk. Lepas tu tak nak beli lah. So itu tak jadi kepada semua orang, tapi it happens to some people and we have to be careful of that. I think the whole industry yang tak besar ni pun harus, termasuklah individu yang jual komik sendiri whatever, harus try memikat market tu, supaya market tu memang akan react very well kepada produk yang keluar. Yang aku cakap tadi bukan pasal tak ada market. Aku cakap tadi pasal cabaran yang dihadapi oleh Maple Comics dalam cubaan untuk capture the market. Tapi kalau market kita boleh dikembangkan, it would be great lah. Kalau macam stigma pasal komik hanya untuk kanak-kanak tu boleh ditolak tepi. Sebab ramai je peminat macam Tabat Setanggang. Baru ni kita ada kempen Tabat Setanggang yang berjalan lancar dan berjaya dapat perhatian ramai orang dan sokongan ramai orang. Dan kebanyakan yang beli tu bukan beli untuk budak-budak atau anak-anak dia orang. Ada yang beli. Tapi ada yang macam suka sebab dia orang nak baca sendiri. Dan dia orang ni adalah adult kan. So I think stigma komik untuk kanak-kanak dulu memang daripada dulu lagi kita ada masalah ni, tapi I think dengan generasi yang selepas millennial ni, saya rasa masalah tu dia mungkin boleh dikikis lah sikit-sikit. Macam kita tengok dekat Amerika, masalah tu ada lepas berpuluh-puluh tahun, tapi lepas tu eventually dia hilang dengan sendiri lah, dia makin hilang dengan sendiri. Macam di Jepun dia tak pernah
problem tu sebab memang komik dianggap sebagai satu medium. I mean kalau macam sekarang ni pun komik tak label sangat lah kanak-kanak pun, tapi macam mana nak cerita ya. Tapi bila publisher tu yang terlalu aku tak nak salahkan publisher sebab dia pun bila seseorang tu terlalu fokus on that one demographic, yang tu yang lagi kuatkan lagi orang fikir untuk budak-budak. Yalah, tapi memang ada komik untuk budak-budak. Tu. Pasal dinosaur untuk ajar budak-budak macam sains, sejarah ke, atau pasal ni ada pokok monocotyledon, dicotyledon, whatever, pokok pakai chlorophyll untuk buat whatever has photosynthesis. I mean it's like that one memang untuk budak-budak lah, memang untuk pendidikan, dan memang komik yang itu untuk kanak-kanak, tapi ada juga komik yang lain ni whatever dia untuk orang dewasa, and setengah yang amat dewasa. Bukan aku cakap pasal lucah atau ganas, tapi some of the thing, even kalau tengok Attack on Titan, beberapa tema dia pasal politik, pasal perkauman apa semua, memang adult gila babi kan. Ada. Dia macam it's very adult. Dia cerita pasal kaum ni diajar supaya rasa malu dengan diri sendiri, supaya dia subservient kepada the Marlians and whatever lah, bla 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 kan. Tapi spoiler pula kepada orang lain kan. Spoiler alert. So dia adalah pasal politik yang berat dan apa semua, pasal perkauman dan apa semua yang merujuk kepada sejarah kita sendiri juga. So itu memang kalau nak kupas kan, tu memang kena ada orang yang boleh buat kajian untuk like master's thesis lah. Tapi budak-budak boleh tengok orang lawan-lawan lah, ada lawan gegasi, okey lah, best. Tapi kalau nak tengok cerita pasal dia punya cerita history lah apa semua, memang gila babi lah. Gila best lah, gila power lah dia buat. Lepas tu abang pernah cuba nak buat light novel lah. Light novel ni macam saya personally lah, saya tak berapa suka light novel. One, because bapak panjang gila, memang mampu nak main. So memang kita nak buat, sebab kita nak buat pun Nafiri was the first light novel, lepas tu Fantasi Kuasa, lepas tu kita ada Pondok-Pondok. Semua ada dalam Steam ke bang publish kat mana tu? Apa? Light novel pula, visual novel. Sorry. Visual novel? Visual novel belum lagi lah. Visual novel tu kita tengah minta funding untuk buat visual novel. Yeah. Tapi kalau kita nak buat visual novel, it should be a mobile game lah, I think. Sebab it's very light. Steam, I think dia untuk game yang lebih complicated, yang ada lebih banyak features untuk visual novel yang macam tu. Kalau macam visual novel yang kita nak buat ni is more simple. It's simpler. Sorry, more simple lah. Salah grammar. It's simpler and easier. Dia ada certain mini games or whatever else. Tapi itulah, itu bergantung pada funding kalau kita dapat atau tak. Kalau developer Malaysia ni pun memang ramai ke arah visual novel. Tapi best tau, macam Persona Theory Games. Aku dah jumpa dia punya makers apa semua. Dia orang punya konsep-konsep benda-benda best-best tau. Dia orang pakai Nusantara lah, yang apa benda Cabaret tu apa semua. Pasal aku nak main yang cat tu, yang kucing punya game tu. Dia ialah macam dunia ni dikuasai oleh kucing, lepas tu yang dijual tu ialah manusia. Macam bestnya. So aku nak main game tu, tapi dia orang cakap tak siap ke apa. So tunggulah. Tapi yang projek dia orang tu, yang Nusantara tu, macam visual novel tu nampak macam best je. Aku beli yang dia punya dulu, yang Fire at Midnight tu. Itu. Fire at Midnight tu ada setengah scene ni memang takut lah. Aku macam siut. Dia agak menakutkan. Tapi I think it's good. Aku harap yang lain ni, yang Nusantara tu pasal monster tu, apa semua, it should be better lah, hopefully. Itu nampak juga ada hype dalam game tu sebenarnya. Aku harap Persona Theory Games boleh jadi macam one of the developers yang power, yang kita boleh support. Sebab kalau kita support Persona Theory Games, then nanti dia boleh develop lagi banyak games power tau. So that's good. Memang suka lah kalau ada benda macam tu. And kalau ada peluang untuk kita orang publish comic based on your games pun best juga. So that would be great. Lepas tu bang, light novel ni macam light novel, what is the main difference kalau light novel dengan novel biasa? Takkan ada dibanding selain daripada muka surat dia lah. Okay. Light novel of course ialah novella dengan illustration. Sepatutnya light novel ni dia lagi laju daripada novel. Sebab dia serialize tau. Dia macam sebulan keluar satu, something like that. So okay. Yes. Dia sebenarnya sepatutnya lebih laju. Tapi yang aku tengok kat sini dia tak laju sangat lah. Sebab apa nama ni? Aku tak tahu. Maybe ada beberapa faktor lah, tengok macam mana apa semua. Bukan semua salah artis, tapi ada juga macam aku punya sendiri macam Fantasi Kuasa aku tak habiskan lagi sebab aku depressed for a while. Sebab MCO lah, apa semua, lepas tu nak ni lah, lepas tu sibuk lah, apa semua, lepas tu saya kerja baru lah, and stuff like that. That one personal.
which is fine. Tapi adalah, tapi yang the idea of light novel ialah dia macam serialized tau. Dia bukan serialized, dia punya mentality, dia punya permainan tu ialah macam dia keluar. Lepas tu macam sebulan 2 bulan betul keluar lagi. Sebulan 2 bulan dia keluar lagi. Ada juga light novel yang macam lama tak keluar, lepas tu dia ni, tapi jarang. Aku rasa yang orang suka ialah sebab dia keluar cepat. Dia keluar cepat sebab dia halfway antara novel dan komik. Itu yang aku suka. Sebabnya antara misi asal Marvel Comics, kita orang tengok banyak member kita orang tu dekat Fiksi, Legend, Dubuk, dekat Studio Adanai. Aku tengok macam orang beli dia orang punya novel macam air tu. Macam gila babi. Macam semua dekat shelf semua ambil habis. Kosong. Aku macam wah hebatnya. So aku nak buat benda yang sama untuk novel. Tapi aku rasa pembaca komik dengan pembaca novel dengan pembaca komik dia lain. So macam aku nak buat untuk komik, lepas tu tak ready. Macam dia orang pembaca komik lebih more discerning. Dia nak pegang dulu, belik dulu, fikir, letak dulu, pergi makan dulu, balik baru beli. Novel macam dia tak nak belik pun sebab dia tahu dalam tu ada tulisan je. Kan dia beli ambil 3, ambil 4, ambil 6, ambil 10. So macam komik ada that disadvantage lah I think. Komik dia akan tengok okay ni lawa tak? Ni sedap tak mata aku memandang. Tapi kalau novel ni just cover dia lawa aku ambil. Yeah, it's more discerning lah. Tapi tak agak macam more established titles macam Lawak Campus. Orang dah tahu apa ada kat dalam tu. Dia ambil je. Ini antara benda yang aku nak sarankan kepada pengkarya juga. Antara sebab kita susah nak kembangkan scene komik ni ialah dia orang keluarkan mungkin satu title, lepas tu dia orang nak tunggu mendatang tu like 40 million copies, susah lah. Kau kena buat banyak. Tengok macam Taubat Setanggang sekarang ni people, for example dia ada 3 buku. And di Jepun ada macam sekarang ni ada 4 buku. So orang tahu bila dia orang beli, yang pernah beli akan tahu kalau dia orang beli what to expect, apa akan quality komik yang dia orang boleh expect from these things tau. So kita perlukan benda macam tu. Tapi kalau kau buat 1-2, lepas tu jarak macam 5 tahun gitu, it's like it's a bit difficult lah. So kalau pengkarya tolonglah satu, buatlah banyak dan cepat. Nombor 2, tolonglah kalau dah start satu cerita tu tolonglah habiskan. Sebab ada banyak tau cerita komik yang di start kan, lepas tu dia orang tak habiskan. So bagi aku, pembaca bila dia baca, lepas tu dia nak tunggu sambungan, lepas tu tak ada sambungan, dia rasa tertipu kalau tak ada sambungan. Faham perasaan tu. So dia rasa macam abuse tau. Ramai yang complain lah. Banyak yang kat luar sana, especially kalau macam self-publish, dia publish satu, lepas tu dia menghilangkan diri. Sebab benda tu tak jual 4 juta kopi. Ataupun first ialah tak jadi kaya. Second ialah tiba-tiba dia rugi duit pula dah sebab dia publish macam tu. Dia ingat ramai orang akan suka. I mean there is a possibility that the first book tak laku sangat, tapi second and third book akan laku. For example lah. Ataupun mungkin at the end of the day tak laku pun. Tapi sebagai pengkarya kita dah buat semua yang kita boleh buat. At the end dia macam it's like a gamble lah juga. Yes. Tapi kita kena, bila kita berkarya kita tak boleh takut satu. Lagi satu, kita tak boleh pecahkan amanah lah. Itu munafik lah tu. Kan? Kau bila kau bercerita kat orang, kau kena habis cerita kau. So itu amanah kau. Bila kau pecah amanah kau, okay, kau pecah kat situ, kau ingat kau lepas. Tapi aku rasa benda tu akan efek kau punya kehidupan dan benda-benda lain. Bila kau minta dengan Tuhan, bila kau, ni masuk kerohanian pula. Bila kau tidur, kau rasa macam tak best. Lepas tu esoknya kau macam sial benda semua. So it will affect. All these things is interconnected. So I mean like kalau stigma lah komik untuk budak ni dah. I mean dia kalau setakat dekat untuk kecil-kecil, bukanlah. Bagi aku yang orang yang tak ada stigma ni kan, dia memang sikit lah sebenarnya. I mean general memang semua ada stigma tu sebenarnya. Komik untuk budak. Ya, tapi kau tengok komik sekarang, kalau macam kau tengok Attack on Titan, kita cakap Attack on Titan. But kalau kau tengok, adakah komik tu untuk budak-budak? Tema dia perang, politik, perkauman, pasal genocide and everything else kan. So macam, it's like, is that really untuk kanak-kanak? So aku rasa dengan dia, okay, even Demon Hunter Kaiba, Demon Slayer. Demon Slayer macam Demon Slayer kita nampak macam ini untuk budak-budak, is shonen, is traditional shonen kan. Tapi kalau kau tengok dia punya design, character design, dia punya world design, keadaan dunia yang dia reka tu betul-betul teliti tau, dengan references kepada baju, kepada bangunan.
sebagai aku rasa mana-mana artis akan cakap, oh bestnya kan, macam Inzal terus. Aku enjoy dia punya benda. I mean, dia punya sensibility kebudak-budakan shonen tu, tapi pada masa yang sama there's an underlying thing about that. Dan dia juga aku rasa ada subtle layer of nostalgic messaging kepada orang Jepun kat situ. Tapi aku tak tahu apa sebab. Aku tak dapat jiwai sebab aku bukan orang Jepun lah. Tu betul mengaku yang tu. Tapi bang kalau jujur kat Malaysia ni kan, bang nampak ke akan ada penulis yang macam Naoki Urasawa ke, Ino Asano ke, ada tak cerita-cerita macam tu akan masuk ke Malaysia? Masuk ke Malaysia ke orang Malaysia yang buat benda tu? Orang Malaysia yang akan buat cerita macam tu, cerita macam Ino Asano, Naoki Urasawa. Kita dah cakap pasal macam Tabat Setanggang, penulis dia, pelukis dia, Adifitri Ahmad. Aku rasa ialah antara penulis dan pelukis komik yang paling berbakat di Malaysia. Okay. Lepas tu aku tengok macam Fishball kan. Fishball yang buat My Giant Geek Boyfriend tu, dia ada banyak cerita lain juga yang dia nak buat. So aku tunggu masa, sampai satu masa dia boleh hire orang untuk jadi assistant dia ke, untuk dia keluarkan benda-benda lain. Perempuannya Erika Ng yang buat Fried Rice yang menang. Awal-awal first karya dah menang Eisner Award. Kau bayangkan lepas dia siapkan dia punya Fried Rice tu, dia dah settle, dia dah malas nak buat, dia buat cerita lain, dia habiskan benda tu, dia buat cerita lain. She will do something really great aku rasa. Raymond Ashley Yee yang buat The Merchant, The Carpet Merchant of Course apa benda lah yang panjang dia punya. Aku ada beli buku dia. Aku rasa saya beli buku dia. Aku rasa dia antara pengkarya komik yang betul-betul cintakan the process of doing the comics, and also kita boleh nampak hasilnya dekat dalam dia punya karya. Dia punya memang world class, dan dia pun nominated for Eisner. Aku rasa aku takkan terpanjat kalau dia akan menang beberapa Eisner dalam kerjaya dia lepas ni. Ada ramai lagi orang, tahu tak? Macam Cross ialah orang yang buat banyak iklan lah, itulah inilah whatever. Tapi aku rasa kalau eventually bila dia publish a few things, aku rasa dia boleh menarik minat ramai orang. Ada banyak lagi orang yang tak ni lah, macam Pakcik Fingernails, walaupun dia sekarang on hiatus daripada buat Paradigma Guru. Aku tunggu je dia habiskan Paradigma Guru. Pakcik, kalau kau dengar ni, habiskanlah cepat-cepat ya. Terima kasih. So anyway, dia ada buat ni tau, Whispers of the True King dekat Tapas. So itu menunjukkan, dan he is also grown as a storyteller. Dia tak hanya membuat cerita pasal benda yang berada di sekeliling dia, which I think is the best practice, tapi dia cabar diri sendiri untuk buat cerita yang luar daripada dia punya comfort zone, which is setting dia dekat medieval fantasy, European, tapi ada keris besar for some reason, which I think is nice for him untuk dia explore lah. Tapi aku harap dia akan eventually kembali dan buat cerita, first habiskan Paradigma Guru, lepas tu buat cerita lain yang ada kat Malaysia. Sebab aku rasa dia pun ada potensi untuk buat benda ni. Tapi itulah, benda-benda ni ambil masa bertahun-tahun. Dan member aku Zamzami yang buat illustration untuk Naifiri tu, aku tunggu dia masa untuk dia buat komik. Tapi aku tunggulah, kita dah umur 40 lebih lah Zamzami. Kalau kau dengar ni, kita buatlah something untuk aku tunggu dia buat komik untuk ni lah. Sebab eventually aku harap kalau ramai, kita ada bakat tau, cuma kita tak ada cukup, aku rasa platform, market tak cukup besar lagi, market tak belajar lagi pasal kewujudan dia orang ni dan karya-karya dia orang, so itu tanggungjawab semualah untuk kita rapatkan soft chair tiba-tiba kan. Tapi aku tak nak tipu lah sebenarnya. Masa bang bagi tahu nama-nama tu pun, saya antara yang first time aku dengar lah sebenarnya. Sebab tak tahulah kenapa dia macam, sejujurnya sebab aku start podcast ni lah baru aku tahu yang macam Malaysia sebenarnya ada banyak sebenarnya, tapi kenapa selama ni aku tak pernah dengar. Itu pun sikit, aku tak boleh nak cakap semua, nanti kan kita habis masa lagi 5 jam lah kot. Tapi dia nak market diri kot. Market diri memang something yang susah sebenarnya. Ni John Suraya dah dapat PhD dalam manga studies. Wow. Kita ada bukan siapa mamat yang tulis buku pasal komik, buku lupa, start dengan M. Tak tahu lah. Fine. So kita bukan ada satu orang pengkaji je, kita ada seorang yang dilatih di Jepun, belajar di Jepun, buat PhD dekat Kyoto, yes. So dia pergi ke sana dengan beasiswa kerajaan Jepun untuk buat PhD dalam manga studies. Manga studies. Oh, so benda tu memang ada. Selama ni baca ingat aku macam
Entah ada ke tak. Ada dekat Kyoto. One of the universities kat Kyoto, bukan Kyodai, bukan Kyoto University, tapi one of them lah, whatever lah. So Jejon di Jepun ialah komik yang mendokumentkan perjalanan dia, pengembaraan dia dekat sana tau. Apa yang dia belajar, apa semua, kehidupan dia lah, banyak kehidupan dia lah. Macam dia hidup dekat Jepun and everything else. Tapi kalau kau tengok bahawa kita ada, kau cakap pasal kita nak ada talent kan, kita ada banyak talent kan, tapi kita tak ada platform, kita tak ada cukup akses kepada market yang tak cukup besar lagi. We need to grow. Kita kena grow. Cara kita grow ialah setiap orang kena mematuhi amanah dia sendiri. Kalau pengkarya, dia kena siapkan kerja dia dengan elok. Penerbit kena terbitkan dengan elok dan kena hantar kat dia orang. Kalau lambat sikit tu minta maaf ya. Kadang-kadang ada courier company pun kena juga hantar dengan elok dan apa semua. And lepas kita buat ni berkali-kali kita akan accumulate lebih ramai orang. Macam Katamari Damacy, kita akan accumulate more and more people. The industry will grow. If it continues like that, even kalau lepas aku dah mati ke apa semua, Maple Comics terus dengan misi dia whatever, dia akan terus grow lah dengan other people and everything else. Sebab the old guard makin lama makin hilang tau. Macam mana? The old guard lah, the older comic artists, the older companies, macam the older magazines. Hujang apa semua tu. Hujang apa dah tak ada. Bekazon sekarang ganti, at least Alhamdulillah ada. Gempak dah tak buat dia punya magazine. So dia cuma buat dia punya trade paperback ataupun komik-komik yang buat duit lah. So those things change. Neil Gaiman tulis tau dekat dalam The Sandman Comics, which is my favorite comic book of all time. The Sandman Comics. Dia tulis Omnia mutantur nihil inherit. It's Latin untuk everything changes but nothing is truly lost. So macam tenaga juga lah. Tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dihapuskan. So sama macam komik ni, dia akan sentiasa ada dekat Malaysia, dekat mana-mana tempat juga. And form dia akan berubah-ubah. So aku harap kita berada dekat persimpangan yang akan bawa kita ke golden age of comics dekat Malaysia. Maksudnya kalau macam kita punya artis dah recognize internationally, market dekat sini cukup besar untuk at least sama besar dengan market buku novel, supaya adalah macam at least 30% atau 40% of the top artist boleh cari makan dengan menerbitkan buku sahaja, and publisher boleh survive and all these things. I think that would be great. That would be Maple Comics, I think, final goal lah kalau boleh. Jadi ada kata-kata terakhir sebelum saya menamatkan episod ni. Aku rasa itu kata-kata terakhir aku tadi lah, which is the Utopia, the comic Utopia. Comic Utopia. Bukan Utopia yang komik tu yang memang ada juga, tapi it's the utopian vision for comic. The hope and dream. Hope and dream lah. Alright guys, so itu saja yang aku prepare untuk episod kali ni. Aku nak tamatkan episod ni dengan nak bagi tahu korang yang tujuan aku buat episod ni dan harap menjadi siri ialah untuk memudahkan korang yang tak ada kenalan dalam dunia penulisan ni untuk at least tahu cerita penerbit kita, dan mungkin lepas korang dengar ni korang akan lagi confident nak hantar karya korang dekat penerbit kita. Sambil-sambil tu nak tunjuk jugalah keistimewaan dan kepelbagaian variasi penerbit yang kita ada. Jadi aku sebenarnya harapkan kenali penerbit ni boleh menjadi satu siri. Jadi kalau korang ada idea penerbit buku mana lagi yang korang nak aku cuba gamble dan tanya, boleh komen dekat bawah. Last kali, kalau korang nak beli buku Comic Maple, link aku dah tinggal kat bawah. Jadi follow semua social media Comic Maple dekat bawah agak. Kalau korang suka apa yang korang dengar ni, like, follow aku kat Twitter. Aku akan update projek kat situ. Akhir kata, kami nak berminta maaf kalau terlanjur kata. Itu bukan niat kami. Apa yang aku harapkan ialah korang tak salah anggap bila korang dengar. Jadi cukup kat situ. Benda wajib kat YouTube. Like, share, subscribe. Follow aku kat Spotify dan terima kasih korang yang sudi dengar sampai habis. Itu saja. Bye-bye.